Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang liberalism, dan kumpulan ini terdiri daripada empat ahli, iaitu Aini Syukrina, saya sendiri, yang kedua Aini Sulaika, yang ketiga Nur Farhanim, dan yang keempat ialah Nur Salina. Kita akan teruskan ke dalam isi kandungan. Dalam isi kandungan terdapat pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, fakta dan pembentahan kajian, sejarah kemunculan liberalism, tokoh-tokoh liberalism, kesan-kesan liberalism, cara mengatasi fenomena liberalism di Malaysia, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, sebelum kita masuk kepada pengenalan, mari saya terangkan sedikit objektif untuk pembentangan pada hari ini. Pada akhir pembentangan ini, anda akan dapat menghayati konsep liberalism dalam pelbagai sudut pandangan. Seterusnya, anda akan dapat mengupas dan mengenal pasti isu-isu semasa yang berkaitan dengan liberalism. Dan akhir sekali, kami berharap pada akhir pembentangan ini, anda akan dapat mengaplikasikan jalan penyelesaian yang dibincangkan sekiranya anda berhadapan dengan masalah yang berkaitan. Jadi, mari saya terangkan serba sedikit tentang liberalism. Liberalism ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Seseorang yang menerima pemahaman liberalism ini akan dikenali sebagai seorang yang liberal. Seterusnya, liberalism ini menekankan hak-hak pribadi dan kesamarataan peluang, dan ini bermaksud individu tersebut boleh menyuarakan ataupun menuntut hak-hak mereka agar tidak ditindas. Dalam pemahaman liberalism ini, segala jenis pandangan dan dasar berlainan akan diterima kerana prinsip-prinsip liberal yang menekankan kebebasan berfikir, kebebasan bersuara dan hak individu ke atas harta persendirian, batasan kepada kuasa kerajaan, ketulusan sistem pemerintahan dan sebagainya. Jadi, liberalism ini boleh mengubah mengikut konteks ataupun situasi. Okey, di sini saya akan selitkan satu contoh terdekat di Malaysia. Negara kita menggunakan sistem demokrasi di mana pengundian pemimpin dilakukan dengan adil dan terbuka. Rakyat Malaysia mempunyai hak-hak yang sama di bawah undang-undang untuk mereka mengundi calon yang mereka mahu. Jadi ini adalah salah satu unsur liberal yang kita boleh nampak dekat sini. Macam setiap rakyat boleh memilih pilihan mereka sendiri. Dan dalam era globalisasi ini, pemikiran liberal sangat orang kata macam sangat kini menjadi satu normalisasi dalam masyarakat kita, dan di mana kita akan melihat nanti apa kesannya, adakah ianya baik ataupun buruk kepada masyarakat. Jadi, sama-sama kita mendengar kupasan yang akan dibentangkan sebentar lagi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kajian literatur yang pertama, iaitu menyanggah fahaman liberalism. Menyanggah fahaman liberalism adalah sebuah rencana yang ditulis oleh Profesor Madya Lieutenant Colonel Dr. Burhanuddin Jalal, iaitu pensyarakanan di Jabatan Kenegaraan, Kepemimpinan dan juga Ketamadunan di Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan di Universiti Pertahanan Negara Malaysia, Nasional Malaysia. Rencana ini ditulis pada 5 Ogos 2017 yang membincangkan tentang pengenalan liberalism dan juga keterangan liberalism yang berkait rapat dengan mazhab Syekh Sulaiman Al-Khirasi, iaitu Libraliyah Al-Khirasi menyatakan bahawa liberalism ialah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Isi kandungan rencana tersebut telah menerangkan bahawa 3 asas pemikiran liberalism, iaitu yang pertama adalah kebebasan, di mana seseorang itu mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa sahaja yang dikehendakinya. Individualism yang membincangkan tentang pengertian mengenai sikap keakuan, iaitu ananiah dan cinta terhadap diri sendiri, dan juga rasionalis, iaitu keutamaan menggunakan akal. Sejarah kebangkitan liberalism ini dimulakan dengan penyebaran oleh gerakan pemikiran tokoh-tokoh barat di negara-negara Islam. Berdasarkan fakta, liberalism ini juga akan diserapkan dalam pemikiran umat Islam melalui penjajahan yang dipanggil Ghazwatul Fiqh
yang mempraktikkan modernisasi dan menstrukturkan agama yang setanding dengan modernisasi barat. Kebanyakan kumpulan liberal yang dibangunkan di atas sikap berpaling daripada syariat Allah SWT sebenar, di mana mereka lebih cenderung untuk menghalang umat Islam melakukan perintah Allah dengan memesongkan akidah mereka dengan penyelewengan ajaran Islam. Baik, seterusnya kajian literatur yang kedua iaitu ideologi liberalism dari sudut pandang umum. Dalam penulisan Khalif Muammar, Islam dan Liberalism, antara maslahah dan mafsadah, dinyatakan seawal abad ke-20, fahaman Islam telah mendapat cabaran daripada konsep pemikiran yang dilahirkan oleh peradaban barat, yakni melalui kemunculan tokoh-tokoh yang membawa fahaman dan pemikiran sekular dan liberal, serta mempromosikannya ke dalam kalangan umat Islam. Kejatuhan peradaban dan penjajahan umat Islam menyumbang kepada pengenalan prinsip liberalism ini. Kewujudan konsep ini diikuti dengan fahaman sekularism yang bertindak memisahkan antara agama dan urusan-urusan lain seperti politik, akademik dan lain-lain. Masyarakat barat mengalami perubahan pegangan daripada bergantung penuh kepada agama dalam menentukan keputusan dalam satu konsep yang dipanggil humanism secular, yang meyakini bahawa akal rasional manusia mampu memberi jawapan kepada semua persoalan dari segala aspek termasuk metafizik, etika, epistemologi, bahkan agama. Seterusnya, kajian literatur yang ketiga iaitu memahami liberalism sebagai suatu konsep falsafah kemodenan. Secara amnya, pengenalan prinsip liberalism diterajui oleh falsafah modernisasi yang juga membawa kepada perubahan dan kemajuan sosial. Islam pula bukanlah satu agama yang jumud atau menolak kemodenan kerana Islam merupakan satu agama yang bersifat sejagat dan boleh diterima sepanjang zaman. Walaupun begitu, dalam mengejar kemajuan, Islam tetap menitik beratkan setiap fahaman yang diperkenalkan dan ia perlu ditapis secara teliti melalui kerangka tasawur serta prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan hadis bagi memastikan suatu kemajuan yang dibawa benar-benar selari dengan landasan syariat Islam dan memberi manfaat kepada umat Islam. Kajian literatur yang keempat dan terakhir ialah penekanan peranan manusia sebagai paksi utama dalam proses membuat keputusan. Berdasarkan artikel The Liberalism Historiography Among the Western Society membincangkan tentang perkembangan liberalism yang memberi penekanan terhadap cara pemikiran yang menjadikan akal fikiran manusia sebagai paksi utama dalam membuat satu keputusan atau pertimbangan. Liberalism mengetengahkan dasar pemikiran berteraskan rasional dan kontekstual, dan secara amnya prinsip ini memisahkan peranan agama dalam proses pertimbangan keputusan oleh seseorang individu dengan dasar logik dan kebebasan berfikir oleh manusia. Dasar memisahkan kepercayaan agama dalam kehidupan ini telah diguna pakai oleh masyarakat barat sebagai salah satu tunjang kemodenan mereka. Kelemahan konsep ini adalah limitasi daya fikiran manusia yang mungkin membawa kepada justifikasi keputusan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan saya akan bermunculan liberalism. So, pada tahun 300 Masihi, berlakunya sejarah kemunculan liberalism ini di bawah perintah kerajaan Rom. Dalam peristiwa ini, Kaisar Nero telah mengisytiharkan agama Kristian telah membuat sesuatu kejahatan kerana berlakunya penindasan dalam agama tersebut. Keputusan ini disokong oleh Abdullah Masih Unwan. Ajaran Kristian juga ini berseiring dengan kandungan Injil Matius dan mempunyai ayat yang meyakinkan lagi pernyataan tersebut. Pada tahun 313 Masihi, agama Kristian ditentang oleh Kaisar Konstantin dan terhasilnya doktrin Edict of Milan bagi melindungi agama Kristian dengan menjadikan agama tersebut sebagai agama negara dalam kerajaan Rom yang dipanggil State of Religion. Pada 540 Masihi sehingga 609 Masihi pula, Gregory I menghasilkan sistem kepausan untuk menyusun kuasa gereja yang berkuasa sejak kerajaan Rom melalui era kegelapan. Sistem ni dapat pengaruh yang sangat besar sehingga menguasai kuasa agama dan dunia dari segi politik, sosial dan pemikiran. Terdapat 3 faktor yang terlibat dalam sejarah kemunculan liberalism. Yang pertama ialah isu tentang trauma sejarah Kristian. Dalam isu ni, peperangan pertumpahan darah telah berlaku antara gereja Konstantinopel dan Antioch di Turki dan Alexandria di Mesir untuk menghapuskan kuasa gereja terlibat dalam hal-hal politik.
pada tahun 1572 pula, ada satu lagi peperangan dalam kuasa gereja yang melakukan penindasan, dan isu ini dibangkitkan oleh Martin Luther yang menentang kuasa gereja sehingga Kristian Eropah dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu Katolik dan Protestan. Rakyat Barat sangat tidak puas hati dengan sikap golongan bangsawan di Perancis yang mendapatkan kelebihan dalam pembebasan pajak. Oleh itu, Revolusi Perancis mengeluarkan slogan yang baru berbentuk Liberty, Equality, Fraternity yang bermaksud kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Faktor yang kedua ialah isu teks Bible yang mendalam maksud-maksud teks yang terkandung di dalamnya. Ada sarjana barat yang menyamakan Bible dengan Al-Quran seperti dakwaan kitab suci dan mukjizat. Ada juga yang mengatakan Al-Quran dan Bible mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Sebagai umat Islam, kita sendiri tahu bahawa Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna dan tiada kesalahan berbanding kitab-kitab yang lain. Richard Elliot Friedman dan Bruce M. menyatakan bahawa kitab Bible banyak versi yang bercanggah fakta antara satu sama lain. Ketidakstabilan ini makin jelas dilihat apabila pencanggahan dan kepelbagaian maksud digambarkan oleh penganut ajaran Kristian. Faktor yang terakhir pula ialah isu teologi Kristian. Terdapat 3 perkara yang menjadi isu dalam teologi Kristian, termasuklah status Nabi Isa, penyaliban dan hari kebangkitan. Status ketuhanan Nabi Isa diputuskan melalui undian suara dalam persidangan. Sesiapa yang membangkang status Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan menghapuskan kitab Bible yang mengatakan bahawa Nabi Isa pesuruh dan hamba Allah, sarjana barat seperti Saint Anselm, Abelard dan Thomas Aquinas berfikir seiring dengan teks Bible walaupun teks Bible tersebut bercanggah, manakala Nicholas Copernicus dan Giordano Bruno mengeluarkan teori yang berlainan dengan menyoalkan status ketuhanan Nabi Isa, dan mereka dibakar secara hidup-hidup kerana mempenyoalkan isu tersebut. Okey, untuk bahagian ini saya akan menerangkan tentang siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam liberalism ini. Jadi tokoh yang pertama merupakan Jean-Jacques Rousseau. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dari Perancis. Beliau dilahirkan pada 28 Jun 1712 di Geneva, Switzerland. Okey, beliau ni dia terkenal dengan falsafah pendidikan. Pada tahun 1762, beliau telah menerbitkan buku yang bertajuk Emile at Education. Buku ini berceritakan tentang alam pendidikan dan fitrah manusia. Dalam buku tersebut, beliau ada mengatakan bahawa manusia itu sifatnya baik. Tidak ada kejahatan dan kejahatan itu datang sendiri daripada masyarakat yang rosak. Secara ringkasnya di sini, manusia ni tidak mempunyai niat jahat, dan Rousseau berpendapat bahawa manusia bebas membuat pilihannya yang tersendiri. Okey, dekat sini saya akan terangkan yang manusia ini dia dijangkiti ataupun menerima pengaruh yang tidak baik itu datang daripada masyarakat sendiri. Jika seseorang itu tidak terdedah kepada kejahatan, maka baiklah ia. Itu adalah salah satu falsafah daripada Rousseau. Selain itu, Rousseau juga menekankan aspek kehidupan bermasyarakat di mana seseorang itu haruslah bergaul dengan masyarakat yang lain untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan, pengalaman diri. Dan buku akhir sekali, buku itu juga dihasilkan dan mendapat sambutan yang hangat kerana ia dijadikan sebagai inspirasi untuk perubahan sistem pendidikan pada masa itu. Jadi, ahli falsafah yang kedua ialah John Locke. John Locke dilahirkan pada 29 Ogos 1632. John Locke juga dikenali sebagai bapa liberalism, di mana pada abad ke-17 John Locke merupakan seorang pemikir politik yang terkenal, dan beliau menjadi saksi atas pergolakan politik Inggeris yang bermula daripada revolusi Puritan 1648 dan revolusi kejayaan 1688.
di mana di situ terdapat banyak mangsa yang terkorban dan ditindas pada waktu itu. John Locke dan Thomas Hobbes memperkenalkan teori kontrak sosial di mana mereka menekankan bahawa kerajaan itu wujud ataupun diwujudkan dengan persetujuan rakyat yang untuk diperintah. Dengan pengenalan kepada teori ini, rakyat pada masa itu dapat melindungi hak mereka. Locke juga berpendapat bahawa selagi manusia itu tidak mengalami atau tidak berada dalam sesuatu keadaan, fikiran ataupun dipanggil rasio manusia itu masih belum dapat berfungsi. Locke mengibaratkan keadaan itu seperti kertas putih yang kemudiannya diisi dengan pengalaman yang dilalui oleh seseorang itu. Jika seseorang itu telah berada dalam situasi yang lebih kurang sama, mereka tahu cara untuk bertindak dan apa tindakan seterusnya, apa mereka perlu buat, apa yang mereka tak perlu buat. Okey, akhir sekali John Locke percaya bahawa sifat manusia itu mementingkan diri sendiri, tetapi sifat itu mempunyai alasan bagi setiap individu itu sendiri. Ini apa yang kita boleh untuk cuba sampaikan dekat sini adalah setiap perbuatan yang mereka lakukan itu pada mata orang lain, pada pandangan orang lain kelihatan seperti mementingkan diri, tapi mereka mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka buat perbuatan itu. Okey, ahli falsafah yang terakhir ialah John Adam Smith. John Adam Smith merupakan seorang pakar ekonomi dan ahli falsafah di Scotland. Beliau dilahirkan pada 18 Jun 1723. Pada tahun 1776, beliau telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk The Wealth of Nations. Dalam buku tersebut, beliau menekankan konsep disiplin akademik moden ekonomi. Menurut Adam Smith, produktiviti di tempat kerja dapat ditingkatkan lagi dengan adanya pembahagian tugas di mana tugas yang akan dijalankan akan lebih cekap sekiranya ada beberapa orang tertentu yang bertanggungjawab. Maksudnya, setiap orang mempunyai speciality masing-masing. Jadi, untuk menyiapkan tugasan itu, maka perlu diberi kepada orang yang lebih mahir untuk memudahkan tugas itu. Dan pembahagian tugas ini, Adam Smith berpendapat bahawa ini dapat meringankan beban seseorang itu. Dan beliau mendapati konsep ini dapat dilakukan dengan baik di sektor perkilangan. Beliau juga berpendapat bahawa konsep ini juga boleh diaplikasi kepada pelbagai bidang di mana ia akan membawa keuntungan kepada ekonomi negara. Di sini kita dapat simpulkan bahawa Adam Smith menekankan konsep kesamarataan terhadap semua manusia. Tak macam dia tak satu manusia itu perlu buat semua kerja. Jadi kerja khusus perlu dibahagikan kepada orang yang tertentu sahaja. Di mana orang lain yang tidak berkenaan tidak perlu dipaksa untuk melakukan tugas tersebut. Dan pembahagian tugas iaitu macam grup A perlu perlu bekerja pada sekian-sekian masa dan grup B bekerja pada sekian-sekian masa. Di mana hak buruh juga dijaga. Seterusnya, saya Nursalina binti Ramli akan membincangkan tentang kesan-kesan liberalisme. Pemikiran liberal atau lebih dikenali sebagai liberalisme adalah sebuah ideologi barat yang mempengaruhi kehidupan manusia secara tidak langsungnya, namun telah direncanakan oleh pembawa aliran tersebut. Pemikiran ini dia memisahkan aspek keimanan dengan melakukan sesuatu tindakan ataupun amalan secara bebas dari ketentuan rohani. Serangan dari seluruh peradaban dari setiap negara tertinggi, terutamanya dari negara-negara besar di barat, bertujuan untuk membasmi gerakan Islam dan tamadun mana-mana bangsa, terutamanya dari segi meresapkan ke dalam gerakan dan fikrah Islam dengan strategi yang terancang dan juga berkesan. Dalam Islam, fahaman liberalisme ni dia amatlah ditentang kerana fahaman tersebut tidak berlandaskan hukuman dalam agama Islam.
Dan juga fahaman ini telah terbukti memberikan impak yang negatif terhadap masyarakat di Malaysia dari segi pelbagai aspek. Sekarang saya ingin menerangkan tentang dari segi aspek individu. Kesan ketara yang dapat kita lihat daripada aliran pemikiran liberal terhadap seseorang individu adalah pemisongan akidah dan kekeliruan pemikiran seseorang terhadap ideologi kepercayaan mereka. Seperti yang kita dapat lihat pada zaman dunia tanpa sepadan ini, seseorang individu itu lebih cenderung untuk menuntut hak kebebasan dalam melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan tanpa perasaan segan dan malu. Manusia secara asasnya dia lebih cenderung untuk melakukan dosa secara tersembunyi kerana seperti yang kita tahu, manusia mempunyai sifat malu yang tebal dalam diri sendiri. Namun pengaruh liberalisme ni dia telah mengubah pemikiran masing-masing dan telah disebarkan secara besar-besaran, terutamanya di media sosial yang kita sering pakai, dan telah mengubah pemikiran golongan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Melalui dapatan kajian ini, kesan daripada hal ini adalah seseorang tersebut dapat meraih kebahagiaan apabila ia diberi kebebasan yang ingin dikecapi. Dengan kewujudan sesetengah pihak yang cuba menormalisasikan perbuatan yang salah di sisi agama Islam ni, dia dah terbukti bahawa ia mampu memberi impak yang besar terhadap seseorang individu. Berbangga dengan dosa dengan mempamerkan maksiat ni telah menjadi satu penyakit yang menunjukkan kemurkaan atau kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang hamba, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Bari. Dan juga Rasulullah telah bersabda setiap umatnya akan mendapat pengampunan kecuali orang muhajirin, iaitu yang membuat dosa terang-terangan. Dan juga termasuklah mereka yang terang-terang membuat dosa adalah seorang melakukan dosa pada malam, kemudian pada pagi dia menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menutupi aib seseorang itu, menutup perbuatan itu. Dia berkata, "Hai fulan, malam tadi aku melakukan begini dan begitu." Sebenarnya pada malam hari Tuhannya melindungi perbuatannya, iaitu menutup aibnya, tapi pada pagi dia telah mensebarkan perbuatannya, yang perbuatan buruknya, yang sedangkan Allah telah menutupi perbuatan buruk seseorang tersebut. Seterusnya, kesan liberalisme pada era masa kini, iaitu era globalisasi ni, dalam kalangan masyarakat juga telah terbukti bahawa perkara ini dia mendorong kepada jalan yang salah, dan ada juga pemimpin-pemimpin negara Islam yang berpendapat untuk menentang aliran pemikiran liberal ini. Antara kesan-kesan liberalisme yang sangat merisaukan pada zaman sekarang ni adalah penegakan hak yang bercanggah dari ajaran Islam, iaitu para pemikir aliran liberal Islam ni dia sangatlah mempertahankan hak-hak asasi LGBT, iaitu seperti yang kita tahu, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Mereka beranggapan bahawa tiada alasan yang munasabah untuk menolak homoseksual, dan penolakan terhadap homoseksual oleh masyarakat Islam hari ini berdasarkan penafsiran terhadap ajaran Islam. Hubungan sejenis dia memang salah satu perbuatan yang terkutuk dan jijik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dia telah melaknat bagi siapa yang melakukan perkara yang bertentangan dengan fitrah asal manusia pada diri kita sendiri. Dalam Islam juga hubungan sejenis memang tak diterima langsung, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan tersebut, dan telah terbukti dalam surah Al-A'raf ayat ke-80 yang bermaksud, "Dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun dalam penduduk alam ini sebelum kamu." Jadi pengajaran daripada iktibar yang kita boleh ambil daripada masyarakat ini, kita haruslah berpegang teguh kepada ajaran dari sumber Al-Quran dan juga hadis, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan aliran liberalisme ini. Seterusnya, kesan liberalisme terhadap negara, iaitu
golongan liberalism ni telah menghebahkan berbagai-bagai isu seperti menentang penguatkuasaan undang-undang moral yang berteraskan agama Islam, kerana bagi mereka undang-undang tersebut dia telah melanggar hak asasi kemanusiaan dan kebebasan. Kenyataan mereka itu iaitu pendekatan undang-undang bagi pengawasan akhlak rakyat akibat tindakan tersebut telah membawa kepada ketidakpuashatian terhadap golongan mereka. Fahaman ini telah memberi sedikit sebanyak risiko terhadap kedudukan pemimpin negara yang beragama Islam, kerana apabila rakyat mula melawan membantras agama Islam ni sebagai agama rasmi, maka kedudukan pemimpin orang Islam yang sepatutnya diturunkan kepada orang Islam seterusnya tu akan mula terjejas. Dan seperti yang kita tahu kan, kedudukan agama Islam dekat Malaysia ni sebagai agama rasmi kita, tapi ia hanya ditafsirkan sebagai agama rasmi sebagai nama sahaja. Tujuan mereka melakukan tu sebab dia nak menjadikan Malaysia ni negara sekular yang mengikut demokrasi liberal yang tak terikat dengan agama Islam. Sebabkan perkara ni, golongan Islam liberal ni dia menentang mahkamah syariah dan juga undang-undang syariah Islam. Dan fahaman liberalism ni menyebabkan pemisahan urusan-urusan seperti pentadbiran, ekonomi terhadap negara. Tapi fahaman yang menegaskan agar urusan-urusan pentadbiran negara ini dipisahkan dengan hukum hakam agama tu bukanlah dari agama Islam itu sendiri. Sebab agama Islam ni adalah satu agama yang seperti kita tahu dia cukup sempurna dan merangkumi seluruh aspek kehidupan. So daripada isu ini kita dapat lihat bahawa golongan liberalism ni dia bukan sahaja mencemarkan negara-negara Islam. Dia juga telah sangat ketara mereka tidak lagi mahu mendukung prinsip amar makruf nahi munkar. Akhir sekali, isu liberalism menggugat aspek ekonomi pada skala yang sangat besar terhadap ekonomi, yang menyebabkan kebanyakan negara-negara Islam ni dia perlu mengadaptasi kehidupan mereka yang bersistemkan ekonomi ni berasaskan dari barat, dan mereka juga mengamalkan sistem riba yang sehingga mereka tak merasakan itu sesuatu perkara yang terlarang, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang terlibat dalam riba ni. Namun walaupun begitu, golongan ini tetap bertekad untuk melakukannya tanpa rasa takut. Dan apa yang lagi mengecewakan adalah mana-mana kerajaan yang menolak sistem perdagangan bebas ni akan dikecam oleh rakyat sendiri dengan dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan rakyat, walaupun dasar kerajaan sebaliknya untuk jangka panjang demi menjaga kepentingan ekonomi negara. Dan juga mana-mana kerajaan disebabkan perkara ini dia terpaksa akurlah dengan tuntutan rakyat bagi pengekalan kuasa. Dan dari sini kita dapat tengok golongan ini dia seakan-akan menganggap kerajaan ini tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memerintah. Malah kuasa kerajaan sudah terang lagi bersuluh ditindas oleh pemikiran liberalism ni. Dan apa yang tersirat sebenarnya adalah perancangan barat yang cuba menguasai pasaran keluaran dan seterusnya menguasai ekonomi negara-negara timur. Terutamanya negara kita lah, negara Islam yang terkenal dengan negara pengguna yang paling tinggi. Dan pada awalnya dia memang menjurus kepada globalisasi ekonomi dengan agenda utama iaitu macam biasalah perdagangan bebas dan untuk kepentingan ekonomi perdagangan yang adil lah, dengan menguntungkan dengan anggapan perdagangan bebas dan juga para pengguna. Semua barang boleh diperolehi dengan mudah dan murah. Jadi kiranya macam
ajaran yang sistem ekonomi yang telah diadaptasikan pada zaman kini ini berasaskan daripada konsep barat yang cuba untuk menindas ekonomi negara-negara Islam. Baik, seterusnya kita bergerak kepada cara mengatasi fenomena liberalism di Malaysia. Cara pertama mengatasi fenomena liberalism di Malaysia ialah melalui panduan daripada konsep ijma' untuk menangani liberalism. Antara contoh jelas pengaruh buruk prinsip fahaman liberalism di Malaysia ialah liberalism dalam beragama. Malaysia yang merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan agama tidak lari dari turut terkesan daripada doktrin fahaman ini. Masalah ini juga tidak terhad hanya kepada umat Islam, tetapi juga untuk penganut agama-agama lain. Bagi umat Islam, panduan utama dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan permasalahan kontemporari pula dibahaskan melalui konsep ijma' yang berdasarkan wahyu oleh ahli-ahlinya. Ini bertentangan dengan konsep dan prinsip liberalism yang mencadangkan konsep yang mementingkan sudut pandang individu dan memberi fokus dalam aspek rasional dan kontekstual. Secara lebih terperinci, liberalisasi dalam beragama membawa kepada perpecahan jemaah umat Islam kerana perbuatan ijtihad sendiri dan ijtihad berkumpulan yang berfikir sendiri. Masalah timbul apabila pendirian Muslim liberal yang menggunakan dasar ijtihad untuk memberi justifikasi terhadap pendapat-pendapat baru yang menyimpang daripada kefahaman muktabar. Cara mengatasi liberalisme yang seterusnya ialah melalui peruntukan undang-undang berkaitan penyebaran ancaman akidah. Sebagai contoh, sebarang penyebaran fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar seperti liberalism dan secularism perlu diambil kira sebagai satu jenayah pemikiran yang membolehkan tindakan berdasarkan perundangan sivil atau syariah dikenakan terhadap individu yang didapati menghasut masyarakat untuk mempercayai atau berpegang kepada fahaman-fahaman tersebut. Bukan itu sahaja, sejarah perkembangan Islam yang pesat dalam sejarah Malaysia juga menunjukkan pelaksanaan hukum Islam secara holistik dan bukan hanya sebagai agama rasmi semata-mata. Secara kesimpulannya, liberalism ini dapat menyebarkan perkara-perkara negatif terhadap umat Islam sehingga ia dapat memesongkan akidah umat Islam. Yang kedua, dia mempunyai idea yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya LGBT, iaitu menyukai jantina yang sama jenis, walhal ia telah dilarang oleh agama Islam dan hukumnya haram jika kita berkahwin dengan orang yang sama jantina dengan kita. Dan yang ketiga pula, ia menggunakan konsep riba dalam aspek ekonomi. Riba ialah perkara yang dilarang oleh ajaran Islam, tetapi ia tetap diteruskan dalam bentuk yang pelbagai jenis seperti perjudian, pajak, saham dan sebagainya. Ramai yang masih melakukan perkara ini tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah kerana mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat dan juga balasan yang akan diterima oleh mereka pada hari kiamat nanti. Dan yang terakhir sekali, ia dapat mencetuskan perpecahan antara umat Islam kerana orang yang memegang kepada liberalism ini akan menguar-uarkan perkara yang menentang penguatkuasaan undang-undang moral yang seiring dengan agama. Tercetusnya perkara ini akan menyebabkan perasaan tidak puas hati antara mereka dan mulanya mereka akan membanteras agama Islam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami tentang pembentangan liberalism. Terima kasih.